Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar warga Kasar yang saya kasih sekalian? Saya doakan mudah-mudahan pagi ini kita terus ceria, memulakan hari hidup kita dengan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan diri sendiri, dan kita mampu laksanakan kerja secara kolektif, secara berjamaah insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, pagi ini saya akan bicarakan soal bagaimana perlunya kita kawal diri dan kita set minda kita kepada benda-benda yang baik. Ya, tuan-tuan sekalian, yang paling penting dalam kehidupan kita, bila kita menilai sesuatu perkara, ya, bila kita melihat, kita akan menilai. Bila kita mendengar atau benda, kita akan menilai. Demikian juga bila kita buat apa-apa kerja, fikiran kita sentiasa menilai sesuatu. Jadi penilaian itu bergantung kepada apa yang kita telah pun bina dalam jiwa kita. Sebagai contoh yang mudah, katakanlah kalau kehidupan di antaranya, kita ambil contoh lebah, ya. Lebah ini tabiatnya ialah dia akan mencari bunga. Ya, dia akan mencari bunga dan dia akan mengisap madu dan sebagainya dan membawa balik madu tersebut, ya, ke sarangnya. Oleh kerana sifat lebah itu demikian sifatnya, maka walaupun lebah tadi pergi ke kawasan pembuangan sampah sebagai contoh, ya, walaupun kawasan tu penuh dengan puangan sampah yang busuk, tapi oleh kerana sifatnya mencari kebaikan, maka mencari bunga, maka dia akan terus cari bunga. Dan demikian juga, ya, kita ambil contoh lalat atau langau yang sifatnya mencari bangkai, mencari benda yang busuk. Walaupun lalat ini kemudian mungkin terbang dalam kawasan yang penuh dengan pokok-pokok bunga, taman-taman bunga yang indah dengan banyak bunga-bunga yang cantik, tapi oleh kerana sifatnya, tabiinya mencari bangkai, mencari benda yang busuk, dia akan tetap mencari benda yang busuk dalam ribuan benda-benda yang baik. Demikian juga manusia. Kalau sekiranya stand kita, jiwa kita mencari kebaikan, ya, maka kita akan bertemu dengan kebaikan walaupun kita berada dalam keburukan, walaupun suasana mungkin tidak baik, tapi oleh kerana jiwa kita mencari kebaikan, kita akan menemui kebaikan tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau jiwa kita jiwa yang rosak, jiwa yang teruk, jiwa yang mencari keburukan, ya, maka kita akan, walaupun kita berdepan dengan seorang yang banyak melakukan kebaikan, tapi kerana sifat kita nak cari kelemahan, kita akan jumpa kelemahan dia, kita akan jumpa keburukan dia. Kenapa? Kerana kita mencari, ya, keburukan tersebut. Jadi soalnya ialah apa sebenarnya yang kita cari. Kalau kita mencari kebaikan, nescaya kita akan bertemu dengan kebaikan. Tapi kalau kita mencari keburukan, maka kita akan bertemu dengan keburukan. Seseorang yang berjumpa dengan orang yang baru dikenali sebagai contoh, maka dia tidak ada maklumat tentang orang itu, maka sikapnya ialah stabil. Ya, dia akan bersikap dalam keadaan yang tidak ada buruk sangka dan tidak ada pun yang melampau. Dia nature je, biasa je. Ya, kenapa? Kerana dia tidak kenal orang tersebut dan dia layan sebagai seorang yang dia tidak kenali. Tetapi tentu sikap kita akan berubah bila kita tahu si fulan bin si fulan ini orang yang begini, dihormati, disanjung, dimuliakan sebagai contoh. Maka bila kita berjumpa dengan dia, sikap kita juga turut berbeza. Kita seronok mungkin nak selfie dengan dia, nak bergambar dengan dia, dan kita rasa bangga dengan dia, kita seronok dengan dia. Pasal apa? Kerana kita telah pun letakkan sikap kita terhadap baik kepada dia. Demikian juga sebaliknya, kalau kita bertemu seorang yang kita memang anti dia, kita tak suka, dan kita tahu bahawa si fulan memang kita sangat benci pada dia, sangat tak suka pada dia, apa sebab sekalipun, tetapi bila kita berjumpa dengan dia, sikap kita juga turut berubah. Kita tidak akan nampak kebaikan dia, tidak akan nampak keindahan dia, yang kita nampak ialah keburukan. Pasal apa? Kerana minda kita telah set untuk sangka buruk ataupun buruk dengan dia. Jadi oleh kerana itu, dalam hal ini saya ingat suatu hari seorang sahabat Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam datang berjumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku kasihkan si fulan bin si fulan, dia sahabatku." Dia memuji kawannya tersebut, dia puji. Lalu Nabi SAW bertanya pada beliau, "Apakah kamu pernah musafir bersama dia?" Yakni pernah berjalan bersama dia. Kata sahabat ni, "Tidak ya Rasulullah." Ya, tak pernah sekali pun musafir bersama dia. Ya, yakni tak pernah sekali pun berjalan bersama dia. Yang kedua, Nabi tanya dia, "Apakah kamu pernah makan bersama dia?" Makan berjamaah, makan bersama-sama dengan dia. Kata sahabat ni, "Tidak pernah ya Rasulullah." Ya, tak pernah makan bersama dia. Yang ketiga, Nabi tanya dia, "Apakah kamu pernah sembahyang bersama dia?" Sekali lagi sahabat ni kata, dia pun tak pernah sembahyang bersama dia. Lalu kata Nabi, "Kamu sebenarnya tidak mengenali sahabat kamu itu. Kamu sebenarnya tidak mengenali." Bila kita tak kenal, kita tak boleh judge orang itu.
Ya, kita boleh hukum seseorang tanpa kita tahu akhlak dia, peribadi, tanpa kita kenal dia. Kalau kita kenal hati budi dia, mungkin sikap kita berbeza. Jadi bila Nabi sebut kamu sebenarnya tak kenal dia, menunjukkan pada kita kalau kita nak rapat mengenali seorang sahabat itu, ialah kita pernah makan bersama dia, kita sembahyang bersama dia, atau kita musafir bersama dia. Ya, mungkin dalam konteks rakan kerja kita pernah bekerja bersama dia sebagai kita tahu hati budi dia. Waktu itu kalau kita mengetahui hati budi seseorang, kita kenal dia, bila ada orang yang buruk pada dia ataupun seseorang yang mengatakan keburukan kepada si fulan bin si fulan, kita akan bela. Sebab apa? Sebab kita kenal dia. Ya, dan orang yang mulia tatkala mana mengetahui keburukan sahabatnya yang disayang, dia akan tutup keburukan tersebut. Ya, bukan mendedahkan keburukan itu. Maka dalam konteks kita bekerja sebagai satu tim dalam kementerian, kita kenal sahabat-sahabat kita. Ada yang yang tinggi kedudukannya, ada yang rendah kedudukannya, demikian juga pangkat, demikian juga gaji dan seumpamanya. Tetapi apa yang penting ialah bila kita duduk dalam satu tim, satu organisasi, maka kita mengenali rakan-rakan kita. Yang kita kenal, ada yang kita kenal nama saja, tak pernah jumpa, ada yang kita jumpa, kita kenal sepintas lalu, ada yang rapat dengan kita. Maka sikap kita tentu juga berbeza. Maka dalam hal ini, yang penting bukan seseorang itu, tetapi bagaimana sikap yang kita bentuk atas pemikiran kita kepada orang tersebut. Ya, oleh kerana kita sayang, maka kita akan puji dia, kita akan defend dia, kita pertahankan dia. Tapi bila sikap kita benci, maka jiwa kita turut berubah. Maka kan itu dalam Islam dianjurkan supaya sentiasa baik sangka. Ya, husnuzan, baik sangka kepada seseorang. Ya, baik sangka ni tuan-tuan sekalian, para rakan-rakan sekalian, bila kita baik sangka dengan seorang, bukan bermakna kalau dia buat buruk pun kita tu baik sangka, tidak. Baik sangka bermakna kita sentiasa meletakkan kebaikan kepada orang itu. Ya, mungkin kerana kita tak tahu, kita tak kenal, maka kita bertindak demikian. Saya buat contoh. Ya, ni contoh yang biasa saya buat dalam kuliah. Ya, katakanlah satu hari kita pandu kereta. Ya, tengah pandu kereta, tiba-tiba ada satu kereta lagi, potong kereta kita tepi sangat. Kemudian lepas dipotong tu, dia masuk terus tiba-tiba, sebagai contoh. Ya, dia pun brake, kita pun terus brake. Apa kita rasa? Kita rasa nak marah, kita rasa geram. Ya, kita pun pergi horn dia, dia pun balas horn kita balik. Ya, kita pun tengking dia pun buka tingkap tengking kita pun angkat penumbuk, dia pun angkat penumbuk, contoh. Dia pun berhenti kereta, kita pun berhenti kereta. Tiba-tiba kita keluar pada kereta kita, dia pun keluar, tengok bakal pak mentua. Apa kata? Ya, contohlah. Ya, atau tiba-tiba tengok kawan rapat kita. Ya, tadi nak marah, tadi rasa nak geram, tadi rasa nak marah sungguh-sungguh, tapi bila kita tengok bakal pak mentua, contoh. Ya, ataupun sahabat rapat kita, kawan lama tak jumpa, tengok Allah, terus sikap kita akan berbeza. Daripada perasaan nak marah, tiba-tiba bertukar menjadi kawan. Kita pergi peluk dia, kita salam dengan dia, kita kalau bakal pak mentua mungkin cium tanganlah. Ya, sebagai. Jadi makna saya nak sebut bagaimana sikap kita tiba-tiba daripada rasa nak marah terus berubah. Pasal apa? Kerana manusia jadi musuh kepada kejahilannya. Manusia menjadi musuh kepada kejahilannya. Maka kerana itu, jangan komen sesuatu, jangan ulas sesuatu yang kita tak ada maklumat, yang kita tak tahu apa fakta sebenarnya, apa cerita sebenarnya. Maka kerana itu kita mendapatkan maklumat yang betul, maklumat yang sebenar daripada sumber yang betul. Hari ini zaman fitnah. Maklumat yang sampai pada kita mungkin maklumat yang datang daripada sumber-sumber yang tidak sahih, sumber-sumber yang tidak betul. Maka kerana itu kita kena tabayun, selidik dulu berita tersebut betul ke. Berapa ramai kadang-kadang orang yang baca Facebook atau baca mesej WhatsApp sampai pada dia terus sebar pada orang lain. Tiba-tiba maklumat tu tak betul. Bila maklumat tak betul, apa kita rasa? Allah, silaplah dah send. Kita minta maaf, kita tarik balik dan sebagainya. Tetapi lebih baik kalau kita baca satu tajuk berita, jangan kita hanya baca tajuk, tapi kita baca konten dia, kandungan dia. Terkadang manusia mudah dipengaruhi dengan tajuk cerita. Dia baca tajuk, maka dia terus ulas, tanpa dibaca cerita sebenar di bawahnya.
Tuan-tuan sekalian, ada orang yang suka melaga-lagakan satu dengan lain. Ada orang yang suka memburukkan orang tertentu. Dan ada orang cari makan dengan cara memburukkan orang lain, dengan cara melaga-lagakan orang lain. Zaman ini zaman fitnah. Maka kan itu dalam sebuah organisasi, jangan kita jadi putus hubungan kita dengan kawan kita semata-mata kerana ada maklumat yang tak betul dengan dia. Ya, maka kan itu kita perlu membina baik sangka dengan rakan kita, khususnya rakan sekerja kita. Ya, saya ambil sikap yang saya fikir mudah, iaitu kalau kita nak muliakan orang, kalau kita nak orang muliakan kita, maka kita muliakan orang lain. Kalau kita nak orang hormat pada kita, maka kita kena hormati orang lain. Kalau kita nak orang sayang pada kita, maka kita kena sayang pada orang lain. Kalau kita tak boleh ubah dia, kita ubah kita untuk mengubah dia. Kalau dia tak beri salam pada kita, kita mulakan salam pada dia. Ya, kalau dia tak nak senyum pada kita, kita senyum pada dia. Kita ubah diri dia dengan kita mengubah cara pendekatan kita dengan dia. Mudah-mudahan kita semua hidup dalam suasana sebuah keluarga yang besar di Kementerian Alam Sekitar dan Air ini. InsyaAllah kita laksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin. Masih perlu kita menjaga SOP masing-masing dalam COVID yang masih belum selesai ini. Saya doakan mudah-mudahan kita semua, kaki tangan, keluarga dan rakan-rakan kita dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada wabak COVID-19, dan mudah-mudahan sesiapa di antara kita mungkin ada tipu musibah dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ringankan musibah yang melanda atau terkena pada mana-mana anggota kita, kaki tangan kita, dan insya-Allah kita pakak-pakak bantu mana yang kita mampu, kita akan tolong insya-Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, kata Nabi SAW, selama mana kita tolong saudara kita, maka Allah Ta'ala akan menolong kita. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mari menyusuri denai sungai, menyusuri kehijauan, menyusuri kesepian, menyusuri keindahan. Mari menyusuri denai belantara, menyusuri kicauan unggas, menyusuri desiran dedaun, menyusuri laluan mergas tua. Mari menyusuri denai, melerai kegundahan, mereda kerensingan, memujuk keresahan, menghayati kelestarian alam sekitaran.